Yang keempat, syekh itu mestilah mempunyai ilmu zahir dan ilmu syariat, dan juga ilmu batin. Ilmu syariat, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu tasawuf lah. Ilmu tasawuf ni maksudnya dia betul-betul sudah ditempa seperti mana syarat yang ketiga tadi, sehingga dia betul-betul mahir dalam ilmu batin itu. Atau ilmu tarikat dan hakikat. Mengenai ilmu zahir atau ilmu syariat itu, ialah memadai tahu perkara-perkara yang difardukan untuk diamalkan, iaitu yang berkait dengan berbagai-bagai hukum dan cara bersuci, solat, puasa, haji dan sebagainya. Sebab perkara yang tersebut dimestikan untuk diamalkan oleh dirinya dan juga oleh murid-muridnya dalam perjalanannya itu. Jadi yang wajib bagi seorang syekh itu mesti mengetahui ilmu fardu ain ataupun ilmu yang menjadi selok belok amal ibadat untuk menuju kepada Allah, untuk dijadikan persembahan. Ibadah kita tu nak dijadikan sembahan, nak dijadikan persembahan kita kepada Allah. Kita nak tunjuk kepada Allah, inilah tanda aku menjadi hamba kepada kau. Jadi persembahan kita tu nama ni ibadah. Jadi ibadah tu perlu ada sah batalnya, perlu tahu sah batalnya. Jadi seorang syekh tidak boleh lalai daripada yang demikian itu. Maksudnya dia mesti ada ilmu fardu ain. Tapi itu saja, bukan semestinya syekh itu mesti memiliki ilmu yang sangat tinggi seperti mujtahidin. Tidak disyaratkan atas jalan wajib, tapi disyaratkan atas jalan hai'ah, iaitu atas jalan perhiasan. Okey, tengok ya. Okey, terus keterangan yang terdapat di dalam berbagai-bagai kitab tasawuf menunjukkan bahawa syekh itu tidak dikendaki dan tidak dimestikan menjadi seorang alim dengan berbagai-bagai ilmu zahir, seperti alim tentang munakahat, muamalat, jinayat, faraid dan sebagainya lagi. Kerana berbagai-bagai ilmu zahir seperti yang disebut itu tidak diperlukan dalam perjalanan rohani. Baik. Jadi dia kata seorang syekh ketika dia memimpin murid, untuk memimpin hati si murid tadi tu, dia tidak memerlukan ilmu munakahat, ilmu perkahwinan tak perlu, ilmu perniagaan tak perlu. Jadi sebab itulah seorang syekh dalam tarekat, dia itu tidak diwajibkan ataupun tidak dimestikan mengetahui semua ilmu syariat. Jadi mesti dia yang perlu dia mengetahui adalah ilmu yang fardu bagi setiap ain. Maksudnya fardu bagi setiap ain, namanya ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib bagi setiap orang untuk mengetahui supaya dapat dipimpin mana-mana murid dia yang tidak lengkap daripada fardu ain, dan dapat diajar mana-mana murid dia yang tak lengkap fardu ain, dan dapat dipimpin mana-mana murid dia yang sudah faham fardu ain. Oleh sebab itulah maka kita dapati tokoh-tokoh syekh itu, tokoh-tokoh syekh ilmu tarekat itu ada yang tidak terkenal kealimannya dalam bidang ilmu syariat, malahan setengah-setengah terkenal sebagai orang yang tidak tahu menulis dan membaca. Misalnya, Subhan Ar-Ra'i, seorang yang dianggap sebagai jahil dan orang yang biasa seperti kebanyakan orang awam pada zamannya. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau siapa yang ada highlighter, highlight nama tu, Subhan Ar-Ra'i. Highlight nama Subhan Subban Ar-Ra'i. Subban Ar-Ra'i itu highlight kan. Jadi syekh ini dia tak terkenal sebagai orang yang alim. Jadi dia tu hanya sampai ada pula yang sampai dianggap sebagai orang jahil je, orang yang seperti orang awam biasa. Tapi dia seorang syekh tarekat. Jadi maksudnya dia mengajar ilmu tarekat, dia mengajar, tapi tidaklah dia tu mengajar kitab-kitab, tidaklah. Tetapi ilmu fardu ain adalah pada dia untuk mengesahkan ibadah dia dan ibadah murid-murid dia. Jadi dia tu dianggap seperti orang kebanyakan orang awam pada zamannya, tetapi dia tu merupakan seorang syekh at-tarbiyah. Syekh tarbiyah maksudnya dia tu syekh tarekat lah. Ramai orang Islam yang belajar dengannya, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Highlight kan, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Highlight kan, pakai highlighter. Ataupun pakai pembaris, bariskan. Imam Ahmad bin Hanbal menganggap Subban Ar-Ra'i itu sebagai orang jahil yang tidak berilmu dan selalu mempertikaikan kebolehan mentarbiah orang ramai. Tetapi akhirnya ternyata salah anggapan Imam Ahmad bin Hanbal itu. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah dulu sebelum dia mengenal akan tarekat, dia juga condemn tarekat dalam satu kitab, dalam Tanwirul Qulub, tuan-tuan boleh jumpa kenyataan itulah. Jadi Al-Imam Syafi'i dulu asalnya memang dia condemn tarekat, dan dia pesan kepada anak dia, jangan kau hampiri orang-orang sufi, orang-orang bodoh ini, dia kata begitu. Tapi kesudahannya Al-Imam Syafi'i sendiri pergi kepada halaqah-halaqah sufi, pergi kepada
ulama-ulama tarekat. Jadi bila anak dia tanya, dulu ayah cakap begini, sekarang ayah cakap begini. Jadi kata dia, sebab dia kata aku dapati, dia kata mereka itu dapat menyimpulkan apa yang kusut pada agama, pada agama apabila memakai dengan ilmu syariat. Maksudnya kekusutan yang ada pada ilmu syariat dirungkai dengan ilmu tarekat. Jadi itu antara contohlah. Jadi tak semestinya kadang-kadang ulama tarik itu tak semestinya jadi ulama. Tapi kalau macam kita lah zaman sekarang ni, kalau kita jumpa macam Dr. Syuhada, macam Syekh Syuhada, dia orang yang ada zahir, ada batin. Dia itu syekh, beliau ada keizinan daripada gurunya. Beliau ada ilmu zahir, beliau ada ilmu batin, maka sepatutnya kita genggam, jangan lepas. Itu sebabnya Al-Imam Syafi'i mengatakan, nak menjumpai seorang syekh yang ada ilmu zahir dan ilmu batin susah. Dia seperti kemenyan merah. Maksudnya susah nak jumpa. Kalau jumpa, jangan lepas. Maksudnya pergi berguru dan taat setia. Okey. Jadi begitu ya. Jadi itu setengah daripada contoh menyebutkan bahawa ada beberapa syekh yang kadang-kadang disebutkan bahawa dia itu bukanlah tergolong daripada orang-orang yang terkenal sebagai orang alim. Walaupun mereka itu bukanlah bodoh, tetapi mereka itu ada ilmu yang sedikit, yang tak popular lah, sebab tahu ilmu fardu ain je. Jadi tak popular. Sebab kalau zaman dulu orang mesti mengajar kitab, orang mesti mengajar hadis, orang mesti mengajar tafsir, orang mesti mengajar fiqh. Fiqh adalah ilmu yang paling susah sebab dia ada kaedah-kaedah dia, dan dia boleh berubah dengan berubah ilat. Dia ada macam-macam kaedah dia. Jadi sebab tu bila orang mengajar fiqh, jadi orang tu hebat, terkenal. Tapi kalau kita tahu fardu ain je, kita tak tahu selok belok, jadi kita tak terkenal lah. Tapi dalam masa yang sama, kita mahir pula, katalah ulama-ulama tadi, mereka mahir dalam ilmu tarekat. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada ulama-ulama dia alim syariat diambil daripada bahagian yang diambil daripada saluran yang lain, tarekat diambil daripada saluran yang lain. Jadi ilmu syariat diambil daripada siapa-siapa yang mahir syariat, ilmu tarekat diambil daripada siapa-siapa yang mahir ilmu tarekat. Okey. Syekh Abu Yazid Al-Bustami sendiri pernah menceritakan tentang pengalamannya belajar ilmu tauhid dan berbagai-bagai ilmu hakikat dari Abu Ali As-Sindi. Padahal Syekh Abu Yazid sendiri yang mengajarkan tentang ilmu syariat yang difardukan. Okey. Jadi sekarang Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, dia kata dia ni sendiri berbelajar dengan Abu Ali As-Sindi. Padahal dia itu sendiri dah ulama. Dia dah mengajar dah kitab-kitab. Tapi dia sendiri mengambil ilmu hakikat, ilmu tauhid ahli sufi. Ini bukan tauhid usuluddin ya, tuan-tuan. Tauhid ahli sufi dengan hakikat kepada Syekh Abu Ali As-Sindi. Dia mengambil di situ. Jadi nak sebutnya, suatulah dalam, ada juga tersebut dalam Sirrus Salikin, dia sebut talabus syekh wajibun 'ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Dia kata menuntut seorang syekh, dia kata wajib mencari seorang syekh. Kita mesti ada syekh, wajib bagi setiap murid, setiap orang yang nak berjalan kepada Allah, walau kana min akabiril ulama. Walaupun seorang murid tadi tu dia itu adalah sebesar-besar ulama. Maksudnya kalau dia ulama sekalipun, dia wajib ada seorang syekh. Begitu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga diajar dan diterbiahkan oleh Syekh Ali Al-Khawas, seorang yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sendiri sebagai ummi. Ni Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni dia belajar dengan seorang dia tu diterbiah oleh seorang Syekh Ali Al-Khawas. Tetapi dalam masa yang sama, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sendiri mengatakan Syekh Ali Al-Khawas ni ummi, maksudnya tak pandai menulis, tak pandai membaca. Jadi maksudnya ilmu sedikit, tapi dia belajar dengan guru tu. Sebenarnya sama je hal saya dengan Syekh Omar, dengan hal saya dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab dengan Syekh Omar bukanlah ulama syariat, bukan. Tapi mereka dulu semuanya ngaji pondok. Macam Syekh Abdul Wahab dulu ngaji pondok jugalah, ngaji pondok banyak pondok lah zaman dulu lah, zaman perang Jepun dulu ni. Sebab saya berguru dengan dia umur dia 81 tahun. Jadi dia memang zaman orang dulu-dulu sangat. Adapun Syekh Omar dulu dia belajar di Kajang. Dulu Tuan Syekh Yahya ada buka pondok situ, jadi dia belajar di situ. Segala nahwu sharaf, segala mustalah hadis, segala usul tafsir belajar di situ. Cuma mereka tak keluarlah sebagai tukang ajar, tak keluarlah sebagai orang yang mengajar usul tafsir, tak. Jadi sebab mereka ada kerja asasi yang lain, jadi mereka kerja untuk memenuhkan
mengisi perut anak isteri, mengisi perut diri sendiri dan gunakan pengisian perut tadi tu, makanan tadi untuk beramal soleh. Jadi mereka tidak menumpu kepada mengajar. Jadi kami belajar dengan guru-guru yang lain di pondok yang lain ataupun pergi ke Yaman, tetapi tasawuf kami ditempa oleh mereka. Macam itulah cerita dia. Jadi begitulah halnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia mengajar ilmu dan dia ditarbiah oleh orang yang dia sendiri mengetahui taraf orang tu adalah ummi. Begitu. Okey, jadi tidak tahu membaca dan menulis. Syekh Ibn Ibad dan Al-Imam Al-Ghazali juga ditarbiah oleh syekh yang ummi, tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Seperti mana yang kita tahu kisah Syekh Al-Imam Al-Ghazali, dia berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi, salah satu daripada gurunya yang menyulukkan dia iaitu Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Syekh Abi Ali Al-Farmadi ni walaupun dia tu alim pada masalah ilmu syariat, tetapi tidak tasaddur. Maksudnya tidaklah sampai jadi ulama mujtahid, ulama tarjih, tidak. Jadi apa kerja dia? Kerja dia sebagai tukang kasut. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ulama-ulama yang alim arif billah ni, wali-wali Allah ni, sebenarnya ramai kita tak kenal. Bukan semuanya ulama, bahkan kadang-kadang mereka itu penjual nasi lemak. Saya selalu sebut perkara ni. Bukan mereka tu, kadang-kadang mereka tu bukan ulama, tapi mereka penjual nasi lemak saja. Tapi mereka hati bersih dan mereka tidak bersarang dunia dalam hati mereka. Jadi mereka menggunakan masa-masa yang lebih daripada mereka meniaga dan mencari rezeki untuk beramal soleh. Jadi walaupun kebanyakan awliya itu daripada kalangan ulama seperti Syekh Saleh Ja'fari, ramai daripada kalangan ulama, tetapi tak ketinggalan daripada kalangan yang awam. Ada yang jadi wali kerana kewalian itu bukan diukur daripada serbannya sebesar bakul, bukan diukur daripada jubahnya, bukan diukur daripada selendangnya, tapi diukur daripada hatinya. Jadi macam mana hatinya itu mentarbiah, macam mana hati dia itu perit, macam mana hati dia itu sakit, dan macam mana hati dia itu telah lepas daripada segala ujian tersebut. Barulah seseorang itu menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah. Okey. Bagaimanapun jika syekh itu alim juga dalam ilmu syariat adalah amat baik. Nampak? Jadi dia kata walau bagaimanapun, jikalaulah syekh yang mengajar tarekat tu dia alim, kitab pun dia mengajar, ilmu syariat pun dia penuh, kalau dia jadi mujtahidin lagi baik. Dekat sini dia kata adalah amat baik. Contoh yang saya boleh sebut itulah macam Syekh Syuhada, Dr. Syuhada, ataupun Syekh Saleh Ja'fari, yang hampir dengan kita lah, kalau di Mesir sana banyak lagi yang dengan bermacam-macam tarekat, Syadzalinya, Ahmadiyahnya, banyaklah. Mereka orang-orang yang alim dan membawa tarekat, macam tu. Jadi seperti yang saya sebut tadi, jikalau kita mendapatkan guru yang ada alim, dua pihak ilmu, dua sayap ilmu, iaitu alim syariat dan tarekat, hendaklah kita pegang dan kita setia, sebab nak mendapatkan tu susah. Okay, saya minta izin sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok teruskan lagi. Dan berfaedah sekali bagi dirinya dan bagi dirinya dan bagi murid yang dipimpinnya dan ditarbiahnya itu. Sebab para murid itu tidak susah payah belajar ilmu syariat dengan syekh, tidak payah dari orang yang lainnya. Okay, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada menegaskan mengenai hal ini dengan katanya, dan setengah-setengah daripada urusan ataupun setengah-setengah daripada adab murid itu ialah tidak menjadi murid kecuali kepada syekh yang telah dapat menguasai berbagai ilmu syariat, dan yang demikian itu tidak perlu belajar dari orang yang lain. Baik. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dia ada mengatakan setengah daripada adab murid ni mestilah belajar daripada guru yang ada dua. Maksudnya dia tu mestilah
kalau daripada perkara ni dia tu mestilah sama ada tu dia tu tergolong daripada hukama ataupun dia tergolong daripada kubara. Kalau tuan-tuan ingat tempoh hari saya ada bahagikan ulama tu terbahagi kepada tiga, iaitu al-ulama, kemudian al-hukama, dan ketiga al-kubara. Al-ulama, ulama zahir saja. Al-hukama, hukama ni ada zahir, ada batin. Cuma zahirnya tak kuat. Zahirnya tak banyak. Tapi zahirnya itu memada, maksudnya melepaskan dia daripada segala sah dan batal, dapat menyelamatkan dia daripada tipu daya syaitan. Kemudian dia mempunyai ijazah pada masalah ilmu tarikat, maksudnya dia tu ada izin daripada syekh dia. Dia tu seorang syekh lah. Jadi dia tu nama dia hukama. Adapun al-kubara, kubara ni macam Syekh Abu Yazid Al-Bustami, macam Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Mereka tu mujtahid pada zaman mereka, dan mereka tu juga ulama tarikat, maksudnya dia tu juga adalah guru yang mengajar ilmu tarikat yang ada izin daripada guru sebelumnya. Macam tu, yang ditarbiyah oleh guru sebelumnya sehingga menjadi wali. Maka mereka itu ada dua lah, ada zahir dan batin. Jadi zahir tinggi, batin pun tinggi, namanya kubara. Jadi kalau seorang murid tu dapat berguru dengan guru yang ada zahir batin, jadi murid tu tak perlu dia belajar dengan guru yang lain. Jadi dia satu guru je. Bila dia satu guru je, dia lebih terselamat daripada fitnah, dan dia lebih terselamat daripada hasutan. Sebab apa dia tak perlu kepada guru yang lain? Sebab guru dia dah cukup. Guru dia ada tajwid, ada tajwid, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada usul hadis, ada usul tafsir, ada ilmu tarekat, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, semua dah cukup dah untuk dia bawa untuk mati, dah memadai. Jadi dia tak perlu kepada guru yang lain. Sebab apa disebutkan begitu? Sebab ulama mengetahui, tuan-tuan, ulama mengetahui bahawa apabila kapal itu dipandu oleh dua nakhoda, rosak kapal tu tak tahu ke mana nak pergi. Begitu juga satu kali jika dimasak oleh dua orang chef, macam mana nak jadi satu resepi yang baik. Jadi resepi satu kali dimasak oleh dua orang chef akan rosak. Begitu juga satu kapal apabila nak dipandu oleh dua orang nakhoda. Begitulah. Jadi sebab tu dia kata, kalau setengah daripada adab, carilah guru yang dah ada dua-dua tu. Macam tu cerita dia. Tapi kita tengok ada namunnya ya. Jika syekh bagi seorang murid itu tidak alim dalam bidang syariat dan tidak boleh mengajarkan kepada murid dan yang ditarbiyah, maka para murid itu boleh belajar dari seorang guru yang lain. Nampak? Jadi maka para murid boleh belajar. Kalaulah guru tu tadi dia tak boleh ajar usul tafsir, tak boleh ajar usul dia tak boleh mengajar, ataupun dia tak boleh mengajar nilah, dia tak boleh memberi kefahaman, tak pandai dia dia tak boleh mengajar mengajar usul tafsir, usul hadis, tak pandai. Jadi disuruhlah belajar dengan guru yang lain. Jadi murid tu boleh menyempurnakan ilmu agama dia daripada guru yang lain. Kadang-kadang syekh tadi tidak mengajar kerana dia tak boleh mengajar. Kadang-kadang dia tak mengajar sebab dia dah tak larat nak mengajar banyak. Jadi sebab itulah dia mengajar benda yang paling penting, iaitu tarekat je dia mengajar. Yang lain dia tak ajar dah. Yang lain pergi cari pada guru yang lain, dengan syarat guru yang lain tu adalah guru yang betul lah. Jangan belajar dengan Wahabi pula. Jangan belajar dengan Wahabi, dengan Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, liberal. Jangan begitu pula. Jadi belajar dengan orang yang ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi dia kata, oleh sebab itu maka pendapat Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi yang menegaskan bahawa seorang murid itu adabnya menjadi buruk apabila belajar dengan orang yang lain, bermaksud jika syekh murid tersebut itu alim. Jadi maksudnya, kalau ada ulama yang mengatakan, Syekh Al-Imam Al-Qushairi dia katakan, kalau murid tu pergi belajar dengan guru yang lain, itu adab tu menjadi buruk. Bila jadi buruk? Bila syekh tadi tu memang dah alim. Kalau syekh dia tu memang dah alim, murid tu pergi belajar dengan guru lain, adabnya menjadi buruk. Sebab sebenarnya dia boleh mendapatkan perkara itu daripada syekhnya, dan itu adalah terlebih selamat. Itu dengan syarat syekh tadi tu syekh yang betul lah. Jadi yang kita bahaskan sekarang ni, tuan-tuan, ialah pada masalah syekh yang betul. Kita dah tak masuk cerita pada masalah syekh sesat ke apa, tu cerita lain. Kalau syekh tu sesat, berarti dia bukan syekh. Ini yang kita sebut sekarang ni adalah syekh, adalah yang betul-betul syekh, yang masuk dalam syarat-syarat syekh. Jadi dia mesti guru yang betul. Apabila dia guru yang betul, dia ada harus bagi murid tadi tu berpindah guru kerana dibimbangi akan hasutan-hasutan. Begitulah. Okey. Saat dia sebenarnya sama aja kalau kita masukkan, kita keluar sikit daripada skop tarekat ni, macam kita belajar akidah lah. Kita belajar akidah, kita belajar dengan orang yang mahir akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mahir akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita pun rasa nak cuba-cuba guru yang lain, kita pun belajar dengan akidah Wahabi.
Jadi bila masuk dengan akidah Wahabi jadi sesatlah. Tu yang kita kata Allah duduk atas langit tu. Jadi itu menjadikan murid itu jadi jahat adab kepada guru dia, sebab dia merosakkan pahaman yang sudah ditanam oleh guru dia kepada diri dia sehingga dia dapat pahaman yang sesat, pahaman Wahabi. Okay, macam tu. Okay, terus kita masuk dan fakta. Okay, tuan-tuan tengok pada perenggan bawah. Dia kata dan fakta-fakta yang telah jelas di atas, maka amat nyata dan amat nyata salah dan silapnya pendapat yang menegaskan bahawa seorang syekh tarekat itu mesti tahu, alim dalam semua bidang ilmu Islam, yang zahir dan yang batin, syariat, tarekat dan hakikat. Apatah lagi pandangan dan pendapat yang menegaskan bahawa orang yang hendak belajar dengan mengamalkan ilmu tarekat itu mestilah mempunyai ilmu syariat yang lengkap dan kemas. Okey, ini ternyata pandangan ni salah. Apa pandangan yang salah tadi? Saya highlight sekali lagi ya. Pandangan dia kata orang tu tak boleh jadi syekh, melainkan dia tu kena jadi macam mujtahid, kena jadi ulama besar, ulama nombor 1 baru bawa tarekat. Itu salah. Sebab kita dah kata tadi, keperluan bagi seorang syekh tarekat adalah sempurna sah batal daripada masalah syariat, sempurna apa yang diperlukan. Kemudian dia tu mesti ada zauq, mesti ada ahwal, dan dia mesti ada mahir lah dalam ilmu batin. Begitu juga dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua kata tak boleh ambil tarekat melainkan dah sempurna ilmu syariat. Maksudnya dah sempurna ilmu syariat tu seolah-olah macam dah kena ambil semua ilmu usul tafsir, usul hadis baru ambil tarekat. Itu pun salah. Sebab tujuan kita mengambil tarekat adalah untuk membersihkan hati. Kita katalah ilmu tasawuf, kita kata jangan ambil lagi. Kita kena habiskan dulu ilmu akidah dengan ilmu fiqh kita kata. Baru kita ambil ilmu tarekat. Kita ambil ilmu akidah dengan fiqh, berapa lama nak habis? Dibuatnya mati tengah-tengah jalan. Mana kita nak bersihkan hati kita? Sebab ketika kita belajar ilmu akidah dengan ilmu fiqh, mesti dalam tu ada perbahasan. Dan di dalam perbahasan mesti kita nak menang dan kalah. Di mana kita nak letak menang dan kalah, redha dan ikhlas, kat mana kita nak letak kalau tak ada tasawuf. Jadi sebab tu tasawuf dan tarekat mesti ambil selari dengan akidah, fiqh, tasawuf. Sebab itulah di sisi ulama at-tasawuf, tarekat itu bai'ah itu hukum wajib. Kalau di sisi fiqh, bai'ah hukum sunat. Maksudnya tarekat tu hukum sunat. Sama juga macam khusyuk, di sisi fiqh hukum sunat, di sisi ahli tasawuf, di sisi ahli tarekat hukum wajib khusyuk tu. Sebab kita mempunyai dalil yang kuat bahawa memang amalan semua tertolak apabila tak ada khusyuk. Jadi macam mana pula kita mengatakan khusyuk tu tak wajib. Jadi oleh kerana dia tu wajib, maka jadilah ilmu tarekat dan tarekat itu menjadi wajib. Ma lam yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Amalan, mana-mana amalan yang tidak sempurna melainkan dengan ada sesuatu, maka sesuatu yang perlu tadi itu jadi wajib. Jadi sesuatu yang perlu untuk mengesahkan ataupun untuk menjadikan khusyuk ialah tarekat, maka tarekat tadi jadi wajib. Itu di sisi ulama at-tasawuf lah. Kaedah yang saya pakai tadi tu kaedah yang masyhur di sisi ulama fiqh. Okey, jadi begitu ya. Jadi saya rasa saya ringkaskan pada masalah ini. Kita masuk kepada syarat yang kelima. Jadi syarat yang ketiga tadi adalah syekh tadi mestilah seorang yang dia itu mestilah sahibul ahwal dan sahibul maqamat. Kita ahwal dengan maqamat kita tempoh hari kita dah bahas ya tuan-tuan. Jadi dia itu mesti orang yang ada ahwal dan dia itu mesti ada orang yang ada maqam, yang sudah ada maqam. Okey, syarat yang ke-5, syekh itu mestilah berdamping dengan syekh